Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sama balik kitab Sahih Bukhari kita terjemahan oleh Sa'id Maulana Asri. Kita dalam kitabul iman dan bab yang ke-20 dah. Babun ifsya'us salam minal Islam. Babun ifsya'us salami minal Islami. Misalnya lah menyebarkan salam sebahagian pada imannya. Lepas tu waqala Ammarun salasun man jama'ahunna faqad jama'al imana al-insafu min nafsika wa yazulul islam wa bazlul salami lil alami wal infaqu minal iqtar. Bab yang ke-20 ni menyebar luaskan salam. Ifsya'us salam, menyebar luaskan salam. Minal Islam adalah sebahagian daripada ajaran Islam. Okey, tujuan diadakan tajuk bab ke-20 ini dan perkaitannya dengan bab-bab sebelumnya dan selepasnya dah. Sebelum ini Imam Bukhari telah mengemukakan sekian banyak amalan-amalan fardu dan amalan wajib yang dikatakan sebagai sebahagian daripada iman dan tidak boleh dipisahkan daripada iman. Walaupun sebahagian tak terpisah dah. Tujuan Imam Bukhari ni sebagaimana telah kita maklum adalah untuk menolak fahaman golongan Murji'ah, golongan liberal. Islam liberal, bukan liberal, ada Islam liberal dah. Liberal ni banyak. Liberal ni maksud terbuka, bebas. Bebas ni ada yang dari bidang pelbagai bidang dah. Sebut liberal bukan maksudnya Islam liberal lah tu dah. Ni maksudnya Murji'ah ni macam Islam liberal lah. Ni lebih kurang dah. Iaitu tak penting iman. Dia penting dalam hati. Aman tak penting tak. Tak semaya tak apa. Tak bayar zakat tak apa tak. Tak aurat tak apa. Ni lah jenis liberal lah. Murji'ah lah. Menerusi ibarat-ibarat dalam tajuk-tajuk bab yang lepas, Imam Bukhari telah membuktikan bahawa hakikat iman, hakikat Islam dan hakikat ad-din agama tu sama saja. Daripada segi ketiga-tiganya, Islam, iman dan ad-din tu tidak boleh dipisahkan daripada amalan iman pada amalan, Islam pada amalan, ad-din agama pada amalan dah. Beliau juga telah membuktikan bahawa iman itu merakab, bukan basit, bukan stokor dalam hati, bukan ada merakab ni bertersusun. Jadi Islam itu banyak, bukan dalam hati saja dah. Ia boleh berkurang dan boleh bertambah iman ni nak. Berbeza dengan tajuk-tajuk bab sebelum ini, di mana amalan-amalan yang dikemukakan oleh Imam Bukhari adalah amalan-amalan berbentuk fardu atau berbentuk wajib. Melalui tajuk bab ini, bab ke-20 ni kita baru baca ni, Imam Bukhari membawakan contoh amalan yang bukan fardu dan bukan wajib pun, namun ia tetap mempunyai kesan tersendiri terhadap iman. Ia kait dengan iman juga dah. Walaupun benda tu tak wajib sunat. Kerana amalan-amalan sunat juga jika diamalkan turut boleh menyuburkan iman seseorang. Misalnya menyebarluaskan salam. Maka dakwaan golongan Murji'ah, Islam liberal tu, bahawa amalan langsung tiada kaitannya dengan iman dan tidak kaitan dengan Islam adalah tidak benar sama sekali. Lepas tu perbahasan sebagai beriman bab ni. Perbahasan tentang tajuk bab ni. Perkataan min di sini dipakai dengan makna sebahagian. Mina tu. Sebahagian. Mengambil kira ia sebagai min tabi'idiyah. Min sebahagian lah tabi'. Ba'dun tabi'idiyah. Sekali lagi Imam Bukhari mendakwa di samping buktikan bahawa iman itu ada komponen-komponennya, ada bahagiannya ada. Macam manusia ada kepala, ada tangan, ada kaki, begitu je iman dah. Tapi komponen di sini bukanlah berupa amalan yang wajib. Boleh juga min itu dipakai sebagai min sababiyah. Yang bererti dengan sebab atau disebabkan oleh. Ini biasa mazhab Hanafi biasa ni lah. Min sababiyah ni. Sebab atau disebabkan oleh. Okay, sekarang timbul satu persoalan. Kenapa Imam Bukhari membuat tajuk menyebar luaskan Islam adalah sebahagian daripada Islam? Kenapa perkataan Islam digunakan? Sedangkan beliau sentiasa berusaha mematahkan hujah golongan Murji'ah yang mendakwa amal bukan sebahagian daripada iman. Bab kitabul iman. Apa bubuh Islam minal Islam? Sepatutnya Imam Bukhari meletakkan tajuk menyebar luaskan salam adalah sebahagian daripada iman, bukan sebahagian daripada Islam, sebahagian daripada iman sepatutnya. Dengan membuat tajuk sebegini barulah menjawab
dakwaan menjawab secara direct to the point lah, dakwaan golongan tersebut. Jawapannya Imam Bukhari sebenarnya tidak membezakan di antara Islam dan iman. Sekali Islam, sekali iman. Nak yang bunyi serupa je Islam dan iman. Kalau sebut Islam pun iman juga dah bagi Imam Bukhari. Atau dalam erti kata yang lain, Islam dan iman bagi beliau adalah dua perkara yang sama saja, tak ada beza. Malah kalau dipandang dari sudut zahirnya, menyebarluaskan salam lebih sesuai dengan Islam yang berkaitan dengan hal ehwal zahir, bukannya iman yang berkaitan dengan hal ehwal batin. Okay, erti menyebarluaskan salam. Apa artinya menyebarluaskan salam? Paling tidak yang mengandungi dua erti berikut. Pertama, erti zahirnya iaitu menyebarluaskan salam di mana-mana sahaja, pada ketika mana sekalipun dan kepada sesiapa sahaja pun dari kalangan orang Islam yang ditemui. Sama ada ia telah kenal ni ataupun belum kenal pun dia beri syahadah juga. Itu panggil sebarluaskan salam. Kedua, maksud kedua, menyebarluaskan salam itu sebenarnya bererti menyebarluaskan Islam dalam apa yang juga bentuk. Salam tu bukan masuk beri salam biasa, sebar Islam. Yang membawa manusia kepada as-salam, kepada Tuhan yang Maha Sejahtera, dan Islam yang penuh dengan kesejahteraan. Ni aku dia ustaz aku dakwah pada Islam ni. Menyebarluaskan salam dengan erti ini tidak terhenti kepada orang Islam saja, kerana bukan Islam. Dan sekalian makhluk juga berhak mendapat kesejahteraan, keselamatan yang dibawa oleh Islam. Maksudnya bukan Islam saja, masuk Islam dah. Maksudnya keselamatan dengan hidup dalam naungan orang amal Islam selamat. Orang bukan Islam pun selamat. Dengan cara menyebarluaskan salam kita seolah-olahnya dikehendaki Nabi SAW supaya mempromosikan Islam yang ingin perdamaian, keharmonian, keselamatan dan kesejahteraan kepada sekalian manusia. Jika diperhatikan hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari, di bawah tajuk bab ini, Nabi SAW setelah ditanya apakah ajaran Islam yang paling baik, menyebut memberikan atau mengucapkan salam. Bukan seperti yang disebut Imam Bukhari menyebarluaskan salam. Jadi kalau kira menyebarluaskan salam bukan memberi salam dah, menyebarluaskan salam. Jadi macam-macam lah. Bila faham ada apa itu bukan bisa dah. Menyebarkan keselamatan lah. Di sini Imam Bukhari ingin memberitahu bahawa apa yang Nabi maksudkan bukanlah semata-mata mengucapkan salam, tapi sebaliknya menghayati dengan lebih mendalam erti kesejahteraan, erti salam itu kesejahteraan, keselamatan itu di samping menyebarluaskannya pula dah. Imam Bukhari kadang-kadang menggunakan tajuk babnya untuk mentafsirkan pengertian sebuah hadis. Bab dia tu di atas tu nak tafsir hadis bawah dah. Ini kerana semata-mata mengucapkan salam hanya terhad kepada umat Islam sesama mereka sahaja, sedangkan menyebarluaskan salam mempunyai makna yang lebih luas lagi. Imam Bukhari ingin mengajar kita cara beristinbat, mengeluarkan hukum atau menarik pengajaran-pengajaran yang mungkin tersembunyi di dalam sebuah hadis melalui tajuk-tajuk babnya. Nak ambil pengajaran tersembunyi lah dalam tajuk babnya lah. Dalam hadis tak nampak, dalam tajuk bab dia nak tubik istinbat lah, keluar pengajaran. Kadang-kadang daripada sebuah hadis, pelbagai pengajaran dan panduan dapat dikeluarkan. Itulah sebabnya sesetengah hadis diulang sebut oleh Imam Bukhari sampai 25 kali di bawah tajuk-tajuk bab yang berbeza. Kadang hadis ulang, tapi maksud dipahami berbeza dah. Istinbat hukum, istinbat pengajaran yang berbeza. Maksud sebenar beliau ialah mengajar para pembaca dan pengkaji kitab sahihnya cara-cara dan kaedah-kaedah menyimpulkan sesuatu daripada hadis. Nak istimpulkan pengajaran manfaat hadis tu macam-macam. Imam Bukhari nak ajarlah. Menyedari hakikat inilah setengah ulama mengatakan jika seseorang itu terbiasa dengan tajuk-tajuk bab Bukhari, tajuk yang Imam Bukhari bagi itulah, dia lambat laun akan menjadi seorang mujtahid dalam agama. Kerana dia akan dapat memahami hadis sebagaimana yang diajar oleh Bukhari menerusi tajuk-tajuk babnya. Tajuk-tajuk bab tu penting sangat. Daripada hadis tu, tajuk bab tu kaedah nak keluarkan hukum, keluarkan pengajaran. Daripada hadis tu Imam Bukhari ajarlah. Ibn Khadir pernah berkata seluruh umat Islam terhutang budi kepada Imam Bukhari dengan sebab kitab sahihnya itu. Setelah Hafiz Ibn Hajar mengarang syarahnya yang bertajuk Fathul Bari, syarah bagi Sahih Bukhari Fathul Bari. Separuh daripada hutang tersebut telah terbayar, tetapi separuh lagi masih belum berbayar. Imam Bukhari, Ibn Khaldun kata dah. Jadi tak, syarah Sahih Bukhari itu separuh bagus dah. Nak faham dah. Ada lagi dah. Menurut guru penulis Mufti Wali Hasan Khan. Mufti Wali Hasan Khan ni untuk guru pada Maulana Asri lah.
Dia mufti di Pakistan, mufti besar Pakistan dulu. Jadi dia, Maulana Asir belajar dia lah. Yang masih belum terbaik itu ialah berhubung dengan pembongkaran rahsia di sebalik tajuk-tajuk bab yang dibuat Bukhari. Kata beliau agaknya dengan terkaranya kitab Al-Abwab wa Tarajim oleh Syekh Zakaria lah. Maulana Zakaria tu ulama Dobandi lah. Hak kare apa? Fadilah amal ke apa Fadil amal lah. Dan dia kitabnya Abwab Tarajim, kitab ilmiah dia lah. Dia separuh lagi itu pun telah terbayar. Jadi nak faham tajuk bab tu lebih mudah faham guna kitab Abwab wa Tarajim karangan Zakaria. Syekh Zakaria, Maulana Zakaria lah. Namun bagi penulis, masih terlalu banyak lagi rahsia-rahsia di sebalik tajuk-tajuk bab Bukhari belum terbongkar lagi. Walaupun ada kitab Abwab At-Tarajim, nak faham tajuk bab oleh Maulana Zakaria tu, ada banyak lagi nak faham. Ada banyak rahsia lagi ni. Bagi orang yang ngajar kaji kitab Sahih Bukhari, ya akan rasa banyak lagi lah. Tak cukup dah. Okay, habis itu, Ammar berkata, 3 perkara ni masuk bab ni. Tak ada gambar kat atas ni. Tu Ammar berkata. Ammar berkata 3 perkara barang siapa yang dapat mengumpulkan ketiga-tiga perkara itu berarti dia telah mengumpulkan iman. Iaitu pertama berlaku adil terhadap dirimu sendiri. Yang kedua menyebar luaskan salam ke seluruh alam. Ketiga, berbelanja jalan Allah SWT meskipun dalam kesempitan. Sekat tu dah. Jadi, syarah sosok tu panjang pula lah. Dah. Jadi, kita pergi mula-mula. Dia kata, Ammar berkata. Ammar tu siapa dia dah? Okay, bila datang Ammar bin Yasir, sahabat Nabi. Ammar bin Yasir ni siapa dia dah? Beliau ialah Ammar bin Yasir bin Amir bin Malik bin Kinanah Al-Ansari. Al-Ansari dia. Kunyah. Nama panggilan beliau ialah Abu Al-Yaqazan. Abul Yaqazan. Abul Yaqazan. Faktanya membawa ayah beliau Yasir ni ke kota Mekah ialah ayahnya bersama 2 orang saudaranya bernama Harith dan Malik. Dia adik-beradik kepada ayah dia tu. Harith dan Malik telah berangkat dari Yaman ke kota Mekah. Bertujuan mencari seorang lagi saudara mereka yang telah hilang asal-asalnya. Cari adik-beradik ilah dah. Setelah gagal mencarinya, Malik dan Haris kembali ke Yaman semula. Yasir bagaimanapun terus menetap di Mekah dan menjadi sekutu kepada Abu Huzaifah bin Al-Mughirah. Yang baiknya Abu Huzaifah bin Al-Mughirah lah. Abu Huzaifah mempunyai seorang hamba perempuan bernama Sumayyah binti Al-Khayyat. Abu Huzaifah ni ada hamba dia, Sumayyah binti Al-Khayyat. Setelah memerdekakan Sumayyah, Abu Huzaifah mengahwinkannya dengan Yasir. Hasil perkahwinan itulah mereka telah mendapat seorang anak laki-laki yang diberi nama Ammar. Setelah memeluk agama Islam, Ammar dan kedua ibu bapanya diseksa dengan teruk sekali oleh orang-orang kafir Mekah. Dia pendatang, tambah nikah di bekas hamba, jadi orang hina lah di Mekah dah. Sumayyah ibunya telah dibunuh oleh Abu Jahal dengan amat kejam. Kerananya Sumayyah dianggap sebagai perempuan yang mula-mula sekali gugur sebagai syahid dalam Islam. Pernah ketika mereka sedang diseksa, tiba-tiba Rasulullah SAW lalu dekat mereka bagi tidak dapat berbuat apa-apa selain bersabda, Sabran ala Yasirin fa inna maw'idakumul jannah. Bermaksud bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji untukmu adalah syurga. Hadis riwayat Hakim dalam Mustadrak dan At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dan Abu Nu'aim dalam Ma'rifatus Sahabah. Ammar terdiri sebagai salah seorang sahabat yang berhijrah sebanyak 2 kali kerana Islam. Ammar tersenarai sebagai salah seorang sahabat yang berhijrah sebanyak 2 kali kerana Islam. Pertamanya ke Habsyah dan keduanya ke Madinah. Antara kelebihan beliau ialah Nabi SAW pernah bersabda tentangnya, Innal jannata latastaqu ila thalathatin Aliyin wa Ammarin wa Salman. Bermaksud syurga benar-benar rindukan 3 orang sahabatku, iaitu Ali, Ammar dan Salman. Hadis riwayat At-Tirmizi. Imam Ahmad, Ibn Majah, Ibn Hibban dan At-Tirmizi juga meriwayatkan bahawa Nabi SAW ketika dikunjungi Ammar bersabda, sebaik saja mendengar suaranya minta izin untuk masuk mengenai baginda SAW. Ammar nak masuk jumpa Nabi dah. Marhaban bit-tayyibi al-mutayyib.
bermaksud selamat datang kepada orang yang suci lagi disucikan. An-Nasi Ibn Abi Syaibah, Al-Bazar, Ibn Hibban, Al-Hakim dalam sunannya meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Muli'a Ammarun imanan ila musyashihi. Bermaksud keimanan Ammar hingga keimanan Ammar meresap hingga ke tulang rawanya. Keimanan Ammar meresap hingga ke tulang rawanya dah. Tu sambil kata dah. Iman Ammar ni kuat. Dalam Musnad Ahmad, Sahih Ibn Hibban, Musannaf Ibn Abi Syaibah, Mustadrak Hakim dan lain-lain terdapat satu riwayat di mana Nabi SAW bersabda tentang akibat buruk orang-orang yang memusuhi Ammar. Man 'ada Ammaran 'adahu Allah wa man abghada Ammaran abghadahu Allah. Bermaksud siapa yang memusuhi Ammar, Allah akan memusuhinya. Dan siapa membuat Ammar marah, Allah akan memurkainya. Berkenaan dengan kematiannya, Nabi SAW telah meramalkannya dengan bersabda, Ya Ammar, taqtuluka al-fi'atul baghiyah. Bermaksud, wahai Ammar, engkau akan dibunuh oleh golongan derhaka. Jadi gitulah tak. Beliau wafat dalam peperangan Siffin pada tahun 37 Hijrah. Ketika berumur 93 tahun, dia telah meriwayatkan sebanyak 62 buah hadis. 62 hadis dia. Berlaku adil terhadap dirimu sendiri. Okey, pertama tak ada habis lagi. So lagi poin dia. Jadi berkatalah. Tiga perkara bersiapa dapat mengumpulkan ketiga perkara itu berarti dia telah mengumpulkan email itu dah. Jadi nak cara 316 tu. Okey, Imam Bukhari mengumpulkan kata-kata Ammar tanpa menyebutkan sanaknya dah. Tak ada sanak ni tak. Dia mu'allaq. Dalam istilah ilmu riwayat, hadis atau asar yang dikemukakan tanpa sanak seperti ini dipanggil hadis atau asar mu'allaq. Hadis atau asar mu'allaq tergantung lah. Boleh juga dikatakan beliau meriwayatkannya secara ta'liq. Dia tak ada sanak ni. Okey, maksud mutawatir kata Ammar yang terpetik oleh Imam Bukhari. Okey, perkataan min yang tersebut dalam keratan pertama asar Ammar di atas. Ni hadis seterusnya kata berlaku adil terhadap diri sendiri. Okey. Apa maksud berlaku adil terhadap diri sendiri? Min. Perkataan min tersebut dalam keratan pertama asar Ammar di atas tu al-insaf min nafsika. Al-insaf min nafsika. Yang diterjemahkan dengan berapa cara sesuai dengan artinya yang mungkin dipakai seorang penterjemah di sini ni. Atau orang terjemah lah, atau orang faham dah. Jadi maksud apa al-insaf min nafsika dah? Perkataan min dengan makna fi pada dah. Sebagaimana digunakan dalam firman Allah SWT di bawah ini, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Bermaksud wahai orang beriman, apabila dilakukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat. Min yaumil jum'ah tu bukan maksud dari dia, pada dah. Fi dengan maksud pada fi dah. Solat Jumaat bismillah. Jika begitu, maka maksud kata-kata Ammar tersebut ialah berlaku adil pada dirimu sendiri dengan melaksanakan segala tanggungjawabmu terhadap Tuhan dan menjauhi segala ragannya. Kalau kita terjemah, min dengan maksud fi lah. Okay, yang kedua. Min dia pakai dengan makna ibtidaiyah bermula. Min ibtidaiyah bermula dah. Berpunca daripada atau didorong oleh. Maka terjemahannya ialah keinsafan untuk berlaku adil itu hendaknya bermula, terbit atau dan berpunca daripada dirimu sendiri. Ia didorong oleh dirimu sendiri tanpa ada paksaan atau didorong oleh dorongan oleh orang lain. Tanpa dorongan oleh orang lain tapi berdasarkan kehendak ia sendiri dah. Kadang-kadang seorang berlaku adil kerana takut akan dimarahi orang atasan. Mungkin juga ia berlaku adil kerana takut dicela dan dikutuk oleh masyarakat. Keadilan yang dikendaki dan dituntut oleh agama ialah yang dilakukan atas kesedaran dan dorongan hati nurani. Dorongan hati nurani yang suci. Dengan makna ini, perkataan dirimu dianggap menjadi sebagai fa'il, pelaku kepada satu kata kerja. Jadi jadi fa'il, jadi macam dia orang kerja buat lah. Pelaku kata kerja dah. Ia bermaksud keadilan itu dilakukan didorong oleh dirimu sendiri, bukan atas suruh orang lain. Yang ketiga, masuk min. Min dipakai dengan makna fi juga seperti pada nombor 1, tapi perkataan dirimu menjadi sebagai maf'ulun bih yang kena buatlah objek kepada satu kata kerja melampau transitif.
Kena buat lah dah. Maksudnya ialah berlaku adil terhadap dirimu sendiri. Kena buat lah. Kerana mungkin seorang akan berlaku adil terhadap orang lain. Tetapi terhadap diri sendiri pula tidak adil lah. Diri sendiri diberi kelebihan dan keistimewaan di samping pengecualian daripada beberapa perkara yang tidak diberi kepada orang-orang lain. Jadi utamakan diri sendiri daripada orang lain lah. Dalam agama biasanya. Dengan makna ini ia bertepatan dengan perintah Allah menerusi firman-Nya. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Bermaksud, wahai orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan. Lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah. Sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Kalau orang dakwa itu kaya ataupun miskin, maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran. Disebabkan kamu bertimbang rasa. Takut nak kata betul kerana bertimbang rasa. Kerana Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya. Kepada ibu bapa, kepada kerabat, anak beranak dah. Oleh itu janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan. Dan jika kamu memutarbalikkan keterangan ataupun enggan daripada menjadi saksi, maka sungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Surah An-Nisa ayat 135. Mungkin juga berlaku di mana seseorang hanya berlaku adil terhadap orang lain dengan erti kepentingan dan kebaikannya dijaga dan diutamakan. Sedangkan diri sendiri tidak dihiraukan. Berlaku adil terhadap diri sendiri juga dituntut dalam Islam. Nabi SAW pernah bersabda, Inna lijasadika alika haqqan. Wa inna li'ainika alika haqqan. Wa inna li zawjika alika haqqan. Wa inna li zawjika alika haqqan. Bermaksud sebenarnya jasadmu ada hak terhadapmu. Tu berada kita wajib jaga dah. Matamu ada hak terhadapmu, jaga mata dah. Ada hak mata dah. Pengunjungmu dah. Ada hak terhadapmu dan isterimu juga. Mana ada? Ada ni enggak ada. Wa in li zawrika dah. Wa in li zawrika dah. Jadi pengunjungmu ada hak terhadapmu dah. Tetamu dah. Dan isterimu juga ada hak terhadapmu. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasi, Al-Bahaqi, Al-Baghawi dan Abu Awanah dalam mustakhrajnya. Kalau hak tersebut gagal dipenuhi, maka seorang itu dikira tidak berlaku adil terhadap dirinya sendiri. Berkaitan dengannya jugalah Allah SWT menegaskan, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Bermaksud dan tidaklah mereka menganiaya kami dengan sebab mereka mengkufri nikmat itu dah. Tetapi sebenarnya mereka menganiaya diri sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 57. Jadi kalau mereka kafir tak beriman, buat jahat ke apa, dosa tu akhir kena atas mereka sendiri. Tak esok berat menang tertimbuk Tuhan tak gitu dah, kena azab Tuhan. Jadi yang zalimnya mereka sekira khianat ke orang ke lawan agama ke agama rosak binasanya, tapi sebenarnya berosak binasa diri mereka sendiri dah. Okey, habis itu dah. Itu tentang insaf min nafsik. Jaga dirimu sendiri dah. Yang keduanya menyebar luaskan salam ke seluruh alam. Saya bahas hal dia pula ni. Imam Bukhari menggunakan kata ifsya'us salam dalam tajuk bab di atas. Sedangkan dalam potongan kedua-dua kata amar tersebut wa bazlus salam lil alam. Menggunakan perkataan bazlu bukan ifsya'. Dah tajuk bab atas tu ifsya', bawah tu bazlus salam dah. Jadi alhamdulillah ni bazlus salam dah. Bukan ifsya'. Makna bazlu ialah mencurahkan sepenuh. Bazlu maksud juga apa bazlu? Mencurahkan sepenuh tenaga dia. Bukan sekadar sewa, sepenuh tenaga ni. Bazlus salam. Jadi maksud bazlus salam ialah mencurahkan segala daya dan upaya demi menyebarkan keamanan. Bukan saya bahas hal dia, saya bahas keamanan dah. Bazlus salam curahkan segala daya upaya demi menyebarkan keamanan dan keselamatan sejagat berwadah ke Islam. Bermodal ke Islam, bertunjang ke Islam, bersemangat ke Islam, berdasar ke Islam lah.
Ia bukan sekadar mengucapkan lafaz Assalamualaikum sahaja. Lantaran ucapan itu terbatas kepada orang Islam sahaja. Perkataan lil alami ke seluruh alam selepasnya merupakan konteks yang dapat menentukan maksud amal yang sebenarnya. Ucapan Assalamualaikum tentunya tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar diucapkan umatnya kepada segala manusia di muka bumi ini. Nah, bukan seluruh alam ni suruh Assalamualaikum ni. Kau kapi, kau kucing, kau apa. Bukan. Tu dah. Ia malah merupakan suatu ucapan yang dianjurkan agar diucapkan di antara sesama umat Islam secara khusus. Umat Islam sahaja kita sebut Assalamualaikum dah. Adalah jelas bahawa bukan umat Islam sahaja yang menghuni di muka bumi ini ni. Dan jika perkataan alam itu dipakai dengan makna yang lebih luas lagi, iaitu merangkumi seluruh alam, termasuk flora dan faunanya dah. Nata, tumbuhan, gapanya, maka apa relevannya ucapan Assalamualaikum terhadap dengan semua itu. Kita misalnya pokok kan maksud dia. Nah, ke kucing ke apa dah? Tidak dah. Sesungguhnya makna sebenar yang dimaksudkan oleh Ammar radhiyallahu anhu bukannya pengucapan lafaz Assalamualaikum semata-mata. Makna ia bererti penyebaran agama Islam ke seluruh alam. Ini kerana Islam itu didatangkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Dan ia tentunya tidak terbatas kepada kaum muslimin saja. Macam kota buat ni dakwah Islam dah. Saya buat Islam. Syukur-syukur tak masuk Islam pun, dia tak berasa benci ke Islam dah. Dia sangka baik. Dah. Siapa kau dia terang pakai tuduh lah, terang masuk masjid. Syukur-syukurnya dia tahu. Islam tidak ganah ke apa dah. Ucapan salam sebenarnya penuh dengan erti-erti yang simbolik. Apabila seorang Muslim memberi salam kepada seorang Muslim yang lain, ia seharusnya menyadari tuntutan memberi salam, tuntutan yang ada di sebalik salam yang diucapkannya itu. Dia kena tahu apa maksud sebenar misalnya. Salam selain merupakan doa menuntut umat Islam mengambil tahu tentang keadaan saudara seagamanya. Susah senang saudara seagamanya, apa keperluan saudara seagamanya yang boleh dibantu dan sebagainya. Itu masuk misalnya sebenar dah. Ini susah tak tolong. Okey, misalnya sebarkan salam sebenarnya. Memahami dan menghayati salam yang diucapkan amatlah penting. Selagi umat Islam tidak memahami apa yang tersirat di sebalik salam yang diucapkannya, selama itulah mereka tidak akan memahami erti persaudaraan Islam. Ucapan salam merupakan satu jaminan keselamatan kepada orang yang diberikan salam daripada gangguan si pemberi salam. Jadi kita beri Assalamualaikum, kita sebut, kata kami garanti, kami hamba, saya tidak mahu khianat kepada saudara. Gitulah maksudnya kan, misalnya. Dia kata jaminan selamat kepada orang yang diberikan salam daripada gangguan si pemberi salam yang mengucapkannya sendiri. Dengan itu mereka berdua tidak lagi bimbang akan kejahatan dan kecurangan terhadap satu sama lain. Masing-masing sudah terikat dengan jaminan, saling menjamin yang dibuat melalui salam dan jawab salam ni. Jamin untuk jaga masing-masing, untuk tak khianat masing-masing ni. Memberi salam adalah sunat. Menjawab salam pula adalah wajib. Tetapi tidak seperti perkara-perkara lain. Biasanya sesuatu yang wajib itu lebih afdal dan lebih besar pahalanya berbanding yang sunat. Berbeza dengan masalah salam. Dah. Di mana menjawab salam walaupun hukumnya wajib, tidaklah ia seafdal memberi salam. Ia hanyalah sunat hukumnya. Jadi hak lebih afdalnya hak beri salam lebih besar pahala dia dah. Walaupun sunat tapi pahala lebih besar daripada hak wajib. Dengan dua hadis berikut, kiranya dapatlah diketahui sebab kenapa memberi salam yang merupakan perkara sunat saja itu pun lebih besar pahalanya daripada menjawab salam yang hukumnya memang wajib. Rasulullah SAW bersabda, Inna awlan nasi billahi man bada'a salam. Bermaksud orang yang paling dekat dengan Allah adalah, lebih utama awlan nas, lebih dekat dengan Allah, ialah orang yang memulakan memberi salam. Man bada'a salam ni. Hadis Ahmad, Tirmizi dan Abu Daud. Yang kedua, al-badi'u bisalam bari'um minnal kibri. Bermaksud orang yang mulakan beri salam bebas daripada kesombongan. Hadis riwayat Bukhari dalam Syu'aibul Iman. Misalnya maksudnya hilang sombong lah. Hukum menjawab salam adalah wajib kerana jika salam seseorang yang ikhlas mengucapkannya tidak dijawab, hatinya mungkin terguris dan terkilan. Selain itu, pihak yang tidak menjawab salam kelihatan sangat sombong kerana tidak menghargai dan menghiraukan doa saudaranya kepadanya. Itulah dia antara sebab kenapa memberi salam lebih afdal, lebih utama daripada menjawab salam. Orang yang memberi salam kelihatan lebih merendahkan diri dan lebih perhatian dalam mengharapkan kesejahteraan untuk orang lain. Itu sebab ibu salam kan dia nak orang itu selamat ni.
Okey, lepas tu 319. Dah. Jadi setelah beli salam tu, sebarkan salam, bazul salam. Dah. Ni pula membelanja jalan Allah Taala meskipun dalam kesempitan 319 ni. Perkataan min di sini juga dipakai dengan makna fi di dalam ni. Ma'a bersama tu atau anda pada ketika ni. Menginfakkan harta semasa sedang mengalami kesempitan kewangan merupakan satu rasa yang tidak ramai diketahui oleh orang. Pada ketika itulah Allah SWT membuka pintu rezekinya dengan luas untuk orang-orang yang bermurah hati. Balanya setengah daripada masyarakat kita hanya akan mengeluarkan wangnya di jalan Allah SWT untuk menyempurnakan nazar saja. Kadang-kadang nazar baru sedekah, baru nak beri apa dah, hadiah sedekah ke apalah. Apabila dia sedang menghadapi suatu musibah, bencana, masalah ke apa, lalu untuk melepaskan diri daripadanya, dia bernazar dan berjanji akan menginfakkan hartanya jika Allah SWT menyelamatkannya daripada musibah telah menimpanya itu. Dah. Nak kefahaman salah masyarakat itu ni molek nazar dah. Kalau anak boleh 10A, 9A ke apa, nak sembelih kambing lagi apa dah. Hak molek ni dia sembelih kambing dulu sebelum biasa dah. Baru betul dah. Tapi kita jadi anggap nazar tu molek. Seolah-olah janji Tuhan gitu. Sepatutnya kita tak payah janji Tuhan. Kita sedekah dulu. Baru kita minta dengan berkat tawasul dengan amal aku sedekah kambing ke apa ni. Nak boleh anak boleh peksa boleh jawab. Tu hal lebih baik lah dah. Ataupun jika dia inginkan suatu kesenangan daripada Allah, dia juga akan bernazar untuk melakukan perkara yang sama. Sesungguhnya nazar bukanlah sesuatu yang sememangnya digalakkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan molek dah. Nazar-nazar ni bukan molek. Kena faham situ dah. Tak salah faham masyarakat itu soal nazar ni molek dah. Nazar bukan baik dah. Bukan sesuatu yang baik. Yang digalakkan oleh Allah dan Rasulnya. Meskipun perintah menyempurnakannya dan pujian terhadap orang yang menyempurnakan nazar terdapat dalam Quran. Walaupun Al-Quran kata Allah puji orang tunai nazar tapi bukan ayat molek. Ayatnya dia tunai tanggungjawab lah. Jadi wajib atas dia dah. Syukur-syukur ni dia tunai kewajipan dah. Tapi bukanlah seolah-olah nak paksa Tuhan ke apa lah. Jadi dah nazar ni dah. Allah kalau aku beri anak aku boleh 9A, 10A ke apa, nak 9 kambing dah. Dah. Jadi seolah-olah nazar ni sebelah lembu lah, sebelah apa, berkait dengan hati lah. Dah. Sepatutnya dia sedekah dulu baru minta harta lebih baik dah. Antaranya lagi ialah pada dua firman Allah Taala berikut, "Tsummal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq." Bermaksud kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar dah, janjinya Allah tu, nazar-nazar tu. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, Baitullah. Surah Al-Hajj ayat 9 ada sebut situ wal yufu nuzurahum ni. Jadi kena sempurnakan nazar lah. Ayat lain tu yufuna bin nadri yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Bermaksud mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Surah Nisa ayat 7. Mereka nazar apa? Takut. Tahu wajib buatlah dan mereka takut akan hari akhirat lah. Kerana pada dasarnya orang yang hanya bernazar untuk mendapatkan sesuatu atau terhindar daripada sesuatu hanyalah orang yang kedekut sebenarnya dah. Bukan molek kedekut dah. Itulah sebabnya Nabi SAW pernah melarang daripada bernazar. Nabi pernah larang nazar ni dah. Baginda bersabda, "La tanziru fa inna an-nazra la yaruddu syai'a fa inna ma yustakhraju minal bakhil." Bermaksud janganlah kamu bernazar kerana ia tidak dapat menolak apa-apa pun takdir Allah. Nazar tu seolah-olah nak paksa Allah dah. Tapi tak boleh, sebenarnya tak boleh tolak takdir Allah. Harta dikeluarkan dengan cara nazar hanyalah daripada orang-orang yang kedekut. Hadirat Imam Muslim, Ahmad, Ibn Hibban, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Mustakhraj Abi Awanah dan lain-lain. Apa yang dilakukan oleh para sahabat apabila mereka mengalami kesusahan adalah menginfakkan harta tanpa berkira-kira dengan Allah SWT dah. Sedekah lalu dah. Apa yang dilakukan oleh ramai orang yang bernazar pula seolah dia ingin mengikat perjanjian dengan Allah SWT dah. Janji dengan Allah beri dia. Kalau mau beri aku bawa sedekah nak seolah gitu dah. Seolah ikat janji dengan Allah SWT terlebih dahulu, sekiranya Allah SWT memberikan kehendaknya barulah dia akan menunaikan nazarnya berupa infak dan sebagainya. Gitulah seolah nak paksa Tuhan lah. Orang yang bernazar juga menyempurnakan nazarnya tanpa keikhlasan hati kalau kira dah. Kerana dia melaksanakannya atas dorongan perasaan takut.
Sekiranya nazar tidak dipenuhi, setelah Allah memberikan apa yang dipintanya tersebut, ia akan berkemungkinan besar akan ditimpa bencana yang lebih besar. Buat kerana terpaksa lah. Kerana janji. Sebenarnya apa yang disebutkan oleh Ammar ini selari dengan kenyataan Allah SWT di dalam Quran menerusi firman-Nya. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Bermaksud hendaklah orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Surah Al-Talaq ayat 7. Ia juga membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai jawapan kepada Abu Hurairah apabila beliau bertanya begini, ayyu sadaqati afdal? Bermaksud, apakah sedekah yang paling afdal? Jawab baginda SAW, juhudul muqilli wa bada' biman ta'ulu. Bermaksud sedekah orang yang tidak berharta. Juhudul muqillu dah. Muqilli. Sedekah orang yang tidak berharta. Mulakanlah berbelanja dengan orang yang engkau tanggung. Wa bada' biman ta'ulu dah. Mulakanlah berbelanja dengan orang yang engkau tanggung. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim dan Baihaqi. Al-Allamah Al-Hafiz Badruddin Al-Aini mengatakan semua ciri-ciri keimanan sudah terkandung dalam ketiga-tiga potongan kenyataan Ammar radhiyallahu di atas. Sama ada badaniyah yang berkaitan dengan fizikal atau maliyah yang berkaitan dengan harta benda. Di sudut maliyah harta ni, orang yang tetap berbelanja walaupun dalam kesempitan adalah orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah dan berjaya mengekang angan-angannya daripada jauh terbawa-bawa dalam arus keduniaan. Dan sikap ini amat disukai oleh Allah SWT. Jadi supik pun sedekah kuat, maka kita tawakal tinggi lah, gitu lah. Di sudut badaniyah pula ada yang berkait dengan Allah dan ada pula yang berkait dengan manusia. Yang berkait dengan Allah ialah menginsafi diri. Manakala yang berkait dengan manusia pula ialah menyebarkan salam dan kesejahteraan kepada manusia sejagat. Dan ia amat luas, merangkumi setiap manusia di setiap lapisan masyarakat. Kesedaran seperti ini jika tersebar dengan meluas akan membawa kepada keselamatan dan keharmonian hidup sekalian manusia. Sebagai contohnya, pengusaha atau pengeluar makanan tidak hanya akan mementingkan keuntungan semata-mata, sebaliknya bertanggungjawab terhadap kesihatan dan kebaikan para pengguna dengan tidak memasukkan bahan-bahan yang tidak berkhasiat, apalagi bahan-bahan yang membahayakan ke dalam produk pengeluaran mereka. Itu maksud dia dah. Bukan sekadar beli salah ke apa saja. Kalau buat makan juga, yang selamat. Kalau buat bagi-bagi, yang selamat untuk pengguna dah. Hadis Ammar radhiyallahu ini dipanggil asar. Kerana ia bukanlah kata-kata Nabi SAW. Sebaliknya ia hanyalah kata-kata Ammar, sahabat Nabi dah. Bagaimanapun ia boleh juga dipanggil hadis. Dan kalau ia dipanggil hadis, maka maksudnya ialah hadis mauquf. Hadis mauquf tu bukan kata-kata Nabi dia. Kalau orang sebut hadis mauquf tu maksudnya kata-kata sahabat dia. Terhenti pada sahabat. Namun istilah yang lebih tepat untuk kata-kata sahabat ialah asar. Kerana hadis adalah istilah khusus yang dinisbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hadis mauquf lebih tepatnya asar. Para ulama berbeza pendapat tentang kata-kata Ammar ini. Adakah ia merupakan kata-kata yang lahir daripada beliau sendiri atau sebenarnya ia berpunca daripada sabda Rasulullah SAW. Dengan arti kata Ammar sebenarnya hanyalah menukilkan kata-kata baginda SAW semata-mata. Khilaf lah ulama ni. Asar Ammar ini turut diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Malah kitab-kitab hadis berkenaan mengemukakan sanadnya dengan lengkap dan sempurna. Berbeza keadaannya dengan Imam Bukhari. Tajuk bab ni beliau hanya mengemukakannya secara mu'allaq saja. Antara kitab yang mengemukakannya secara mausul sebagai kata-kata Ammar sendiri ialah Kitabul Iman karangan Imam Ahmad, Musannaf Abdur Razzaq As-San'ani, Radatul Uqala karangan Ibn Hibban dan Musnad Ya'qub bin Syaibah. Tu ada sanad lengkap lah. Tapi dalam Musnad Al-Bazar, Kitabul Ilal karangan Ibn Abi Hatim dan Syarahul Sunnah susunan Imam Al-Baghawi pula ia dikemukakan menerusi riwayat Abdul Razak secara marfu' sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata-kata Nabi dah. Musnad Al-Bazar, Kitabul Ilal, Ibn Abi Hatim,
Syarh Sunnah Imam Baghawi dah. Bukan kata-kata amal tu jadi kata-kata Nabi. Inilah sebabnya sebenarnya punca perbezaan pendapat para ulama tertanya. Selepas mengemukakan riwayat marfu' ini, Al-Bazzar mengatakan ia gharib. Dah. Lemahlah gharib ganjil dah. Abu Zur'ah pula menyatakan riwayatnya marfu' salah. Riwayat kata-kata Nabi tu salah dah. Mauquf kata-kata sahabat benar. Dalam memilih yang lebih tepat daripada dua pendapat itu, Hafiz Ibn Hajar mengatakan jika diperhatikan sanad hadis ini dari sudut ilmu riwayat hadis, kita akan dapati riwayat yang marfu' itu ma'lul, berillah. Alhamdulillah. Riwayat kata-kata Nabi tu bukan kata sahabat tu ma'lul, berillah. Menyakitlah, hadis tak kuat, lemah dia. Sebaliknya riwayat yang sahih, yang kuat, sihat dia, adalah riwayat yang terhenti mauquf pada Ammar sahaja, bukan kata-kata Nabi, kata-kata Ammar dia. Ini kerana Abdul Razak yang meriwayatkan Ammar menerima hadis itu daripada Rasulullah SAW telah meriwayatkan kepada perawi di bawahnya semasa beliau berada di penghujung hayatnya. Para pengkaji hadis mendapati beliau telah mengalami kecelaruan ingatan di akhir hayatnya. Itulah hak kata sahabat Nabi di hujung hayatnya. Dalam Musnad Al-Bazzar dan Kitab Al-Ilal, perawi yang mengambil hadis ini daripada Abdul Razak ialah Hasan bin Abdullah Al-Kufi. Dalam Syarh Sunnah, para perawi yang telah mengambilnya daripada Abdul Razak ialah Ahmad bin Ka'ab Al-Wasiti. Bagaimanapun kedua-dua mereka menerimanya daripada Abdul Razak di zaman tuanya ketika ingatan beliau telah bercelaru dia. Setua dia. Walaupun pendapat yang sahih menurut Hafiz Ibn Hajar ialah yang mauquf. Kata-kata Ammar, bukan kata Nabi lah, bukan kata-kata Nabi. Mauquf pada Ammar, tetapi ia termasuk dalam mauquf fi hukmil marfu'. Mauquf tapi hukumnya marfu' pada Nabi dah. Iaitu riwayat yang terhenti pada sahabat tapi ia dikira sebagai riwayat yang diambil daripada Rasulullah SAW juga. Tapi guna ayat sahabat sendirilah, tapi maknanya daripada Nabi lah. Ini kerana apa yang disampaikan oleh Ammar itu bukanlah perkara yang boleh diketahui beliau dengan sendiri-sendiri dah. Bukan dipikir saja. Dan ia bukan sesuatu yang boleh diijtihadkan. Sebaliknya maklumat seperti itu hanya mungkin diterima daripada Rasulullah SAW. Juga mungkin dapat daripada hadis Nabi juga. Cuma dia tak berani kata-kata Nabi. Bubuh kata nama dia dah. Supaya tak mau berdusta atas Nabi ataupun tersilap atau tidak tepat dengan kata-kata Nabi, takut salah dah. Ada juga sahabat gitulah. Okay, boleh rujuk lihat Fathul Bari jilid 1 mushaf 82 hingga 83, Umdatul Qari jilid 1 mushaf 107 198, Irsyadus Sari jilid 1 mushaf 163, Al-Kawakib Ad-Daruri jilid 1 mushaf 132 hingga 133, Syarh Ibn Battal jilid 1 mushaf 84, Al-Abwab At-Tarajim jilid 1 mushaf 370 hingga 371, Lami' Ad-Daruri jilid 1 mushaf 569, Kashful Bari jilid 2 mushaf 184 hingga 189, Nasrul Bari jilid 1 mushaf 271 hingga 273, Tuhfatul Qari jilid 1 mushaf 244 hingga 245. Allah a'lam. Tu kita bincang tajuk bab lah, hadis ni kita bincang lepas ni nah. Tajuk bab ni panjang sangatlah nah. Allah a'lam. Subhanakallah wa hamdika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.